Assalamualaikum kepada pensyarah dan rakan-rakan. Nama saya Siti Khamisa binti Syahrudin, nombor matrik 831340. Pada hari ini saya akan membentangkan konsep perkembangan individu berdasarkan teori Jean Piaget. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi. Secara etimologi, psikologi berasal daripada kata psyche dan logos daripada bahasa Yunani. Psyche berarti jiwa atau roh, sedangkan logos berarti ilmu. Taman Pula Desmita 2009 menjelaskan bahawa psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogenetik, iaitu mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri, baik maupun dalam struktur jasmani, perilaku maupun fungsi mental manusia sepanjang rentan hidupnya. Taman Pula perkembangan pada manusia merupakan satu perubahan bersifat kuantitatif. Ianya bermaksud sifat perubahan ini tidak dapat diukur tetapi dapat dirasai dan ia jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang sebelumnya daripada Atan Long 1980. Contohnya, bayi yang berumur 5 bulan jauh berbeza daripada masa yang ia baru dilahirkan. Tambahan pula, pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan adalah sangat penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk perancangan kokurikulum dan mencipta teknik mengajar kepada semua pelajar di dalam pelbagai peringkat perkembangan. Akhir sekali, pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang saling berkait. Pengetahuan mengenai psikologi, pertumbuhan dan perkembangan membolehkan guru memahami perkembangan konsep yang dicapai oleh kanak-kanak berbagai umur akan membolehkan guru merancang serta memilih bahan bacaan pada peringkat kesukaran yang paling sesuai. Konsep perkembangan individu. Menurut Santrok 2010, perkembangan adalah perubahan dalam biologi, kognitif dan sosio-emosi dari peringkat percambahan hingga sepanjang hayat. Perubahan biologi ialah perubahan dari segi umur, saiz, tinggi dan berat badan. Manakala perubahan kognitif pula ialah perubahan dari segi ingatan, cara berfikir dan memproses maklumat. Contohnya, cara berfikir kanak-kanak berbeza dengan orang dewasa. Kanak-kanak berfikir ke arah keseronokan, manakala orang remaja berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun membuat keputusan. Perubahan sosio-emosi pula adalah perubahan dari segi perasaan, sikap dan juga emosi manusia. Menurut Selvin 1997 pula berpendapat bahawa perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar, menyesuaikan diri kepada persekitaran dan perubahan melalui peredaran masa. Beliau berpendapat individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat, iaitu perkembangan dari segi fizikal, personaliti, sosio-emosi dan kognitif serta bahasa. Okey. Peringkat perkembangan manusia. Peringkat perkembangan manusia bermula fasa prenatal. Fasa prenatal ialah fasa pembuahan dan kelahiran. Hasil daripada pembuahan terbentuklah zygote dan berkembang menjadi janin. Kemudian organ dan seluruh tubuh janin akan terus berkembang sehinggalah kurang lebih 9 bulan. Seterusnya fasa bayi. Pada fasa bayi ini, bayi sangat bergantung pada orang dewasa dan mulai untuk belajar mempercayai orang di sekitarnya. Pada tahap ini bayi akan mula mempelajari bahasa, berjalan dan koordinasi sensorik dan juga motorik. Seterusnya adalah pada peringkat kanak-kanak. Pada peringkat kanak-kanak pula, pertumbuhan manusia yang berumur 6 hingga 11 tahun. Anak-anak ini umumnya akan menguasai membaca, menulis dan juga mengira dan terlibat juga dengan kegiatan akademik dan juga sosial interaksi sosial. Seterusnya pada peringkat remaja pula,
pada peringkat remaja, pertumbuhan pada peringkat remaja, terjadinya proses pubertas, iaitu mendorong untuk perubahan fizikal mereka seperti ketinggian, berat badan dan juga perubahan pada suara. Kemudian tahap dewasa. Tahap dewasa merupakan tahap kematangan dari segi pelbagai aspek. Fokusnya kehidupan yang terletak pada pekerjaan, perkahwinan dan juga keluarga. Fasa ini lebih prima, mandiri dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Seterusnya dewasa akhir. Pada tahap dewasa akhir ini berlakulah kemunduran yang pada umur 60 tahun dan ke atas. Pada fasa ini adalah proses penuaan dan juga turunnya daya tahan fizikal. Seterusnya, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Siapakah Jean Piaget? Jean Piaget dilahirkan di Switzerland pada Ogos 1896 dan telah meninggal dunia pada September 1980. Merupakan seorang pakar biologi dan juga pakar psikologi kanak-kanak. Beliau banyak membuat kajian ke atas tingkah laku kanak-kanak dan teori perkembangan kognitif yang telah diutarakan oleh beliau telah membolehkan pembaharuan pendidikan dapat dijalankan di kebanyakan negara. Menurut Jean Piaget, proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga mencapai kematangan. Setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di sekitar mereka. Seterusnya, konsep penting teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Terdapat 4 konsep penting dalam teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Pertama, konsep skema. Skemata merupakan struktur kognitif yang berubah untuk mengadaptasikan maklumat yang baru. Kedua, konsep penting yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada. Kemudian seterusnya, keempat, akomodasi. Akomodasi adalah proses di mana struktur kognitif ini mengalami perubahan. Seterusnya adalah konsep yang terakhir adalah keseimbangan. Keseimbangan ini adalah gabungan proses asimilasi dan adaptasi yang membantu dalam keseimbangan terhadap pengetahuan, kepercayaan dan pengalaman. Sebagai contoh di sini, semasa proses pengajaran dan pembelajaran, guru akan membuat satu set induksi yang menunjukkan dan akan bertanya mengenai haiwan yang berkaki dua. So, contohnya di sini adalah ayam. Ya, ayam ada warna dan bentuknya, berkaki dua, bersayap, berkepak, warna merah, warna hitam, warna putih. Kemudian disesuaikan dengan melihat lagi seakan-akan seperti ayam, iaitu itik. Kemudian mengalami perbezaan antara ayam dan itik dan berlakulah keseimbangan mereka, pengetahuan dan juga mengetahuilah perbezaan antara itik dan ayam. Menurut teori Piaget ni ada 4 tahap teori perkembangan individu. Pertama ialah sensori motor. Pada tahap ini pada usia 0 hingga 2 tahun Pada tahap ini mengkoordinasikan maklumat ceria dengan kebolehan motor, membentuk skema tingkah laku yang membolehkan mereka bertindak dan mengetahui persekitarannya. Okey, sebagai contoh contoh di sini adalah bayi. Bayi boleh merasakan sentuhan daripada ibu mereka. Selain itu, contoh lain, kanak-kanak apabila ibu bapa mereka memanggil nama mereka, mereka dapat mendengar dan melihat ke arah ibu bapa mereka yang memanggil nama mereka. Okey, seterusnya ada pada tahap pre-operation. Pre-operation ini pada usia kanak-kanak 2 hingga 7 tahun. Di mana pada usia ini, pada tahap ini perkembangan bahasa dan juga berkemampuan untuk berfikir secara simbolik. Sebagai contoh, kanak-kanak boleh melukis gambaran-gambaran segitiga, segi empat, bulat dan juga mereka mengembangkan bahasa mereka seperti saya, aku, kau dan juga terlahirlah egocentrism pada tahap ini. Egocentrism itu adalah
tidak berkemampuan untuk membezakan antara perspektif seseorang dengan perspektif orang lain. Dengan kata lain, mereka hanya, anak-anak ini hanya kanak-kanak ini hanya melihat sesuatu dari sisi mereka sahaja. Seterusnya adalah operasi konkret. Pada tahap operasi konkret ni, pada usia 7 hingga 11 tahun, pada tahap ini berkemampuan berfikir kanak-kanak secara logik, di mana hanya boleh dilakukan dalam keadaan konkret ataupun objek. Okey, sebagai contoh di sini, semasa proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru meminta murid-murid untuk menghafal nombor, dan di sini menunjukkan ingatan mereka adalah semakin bertambah. Okey, seterusnya akhir proses perkembangan individu adalah proses operasi formal, di mana usia mereka berusia kanak-kanak ini 12 tahun dan ke atas. Pada tahap ini, individu melampaui dunia nyata, manakala kanak-kanak mengalami pengalaman-pengalaman yang konkret dan berfikir secara abstrak dan lebih daripada logis. Okey, sebagai contoh di sini, kanak-kanak pada usia 12 tahun ini, mereka mempunyai target. Contohnya, semasa ujian penilaian, mereka inginkan mendapat keputusan yang cemerlang, contohnya yang mendapatkan keputusan 5A untuk UPSR, ataupun guru bertanyakan soalan mengenai apa cita-cita mereka. Itu pun adalah salah satu contoh kepada operasi formal. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Okay, faktor pertama adalah keturunan ataupun baka. Keturunan adalah penyebaran perwatakan fizikal daripada ibu bapa kepada anak-anak melalui gen mereka, dan ia mempengaruhi semua aspek penampilan fizikal individu seperti ketinggian, berat badan, kecerdasan dan lain-lain. Okay, faktor seterusnya adalah persekitaran. Persekitaran ni adalah keadaan semasa proses perkembangan kanak-kanak. Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas dilahirkan. Pengalaman sebelum lahir merangkumi permakanan dan kesihatan pada ibu, gaya hidup ibu, rawatan yang diterima ibu, usia dan keadaan emosi ibu. Faktor-faktor selepas kelahiran pula adalah dipengaruhi oleh cara pemakanan, sosioekonomi, tahap pendidikan keluarga, rakan-rakan, sekolah, masyarakat dan tempat ibadat, media dan persekitaran dunia. Semua perkara ini akan mempengaruhi perkembangan seorang manusia. Seterusnya adalah pemakanan. Yang terakhir sekali adalah pemakanan. Pemakanan ini meliputi fizikal, mental dan kerohanian kanak-kanak, di mana pemakanan yang diambil ni haruslah berzat, berkhasiat, bersih dan seimbang. Makanan yang boleh menjejaskan kesihatan, mental, emosi dan fizikal hendaklah dijauhi kerana akan membuntutkan perkembangan kanak-kanak. Oleh itu, ibu bapa perlu mendidik anak supaya kenal pemakanan yang baik dan mengamalkan kesederhanaan ketika makan dan minum. Okey, seterusnya. Ada sekali kesimpulannya, perkembangan individu merupakan perubahan. Perubahan dari segi biologi, kognitif, perubahan daripada kognitif dan perubahan sosio-emosi. Dan berkesinambungan dalam diri individu sejak daripada lahir hinggalah akhir hayatnya, yang di mana perubahan-perubahan ini yang dialami oleh individu untuk menuju kepada tingkat pendewasaan dan juga mencapai kepada tahap kematangan. Pengetahuan mengenai teori pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak ini akan memberi faedah kepada guru-guru, ibu bapa dan juga golongan profesional untuk membuat keputusan mengenai pembelajaran dan persepsi yang perlu ditegaskan. Hal ini kita dapat lihat melalui teori Jean Piaget yang menekankan perkembangan pemikiran kanak-kanak ni, iaitu bagaimana kanak-kanak itu berfikir dan juga tingkah laku mereka. Jadi keperluan guru untuk memerhati kanak-kanak, untuk membantu perkembangan kognitif mereka melalui pengajaran dan pembelajaran. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.